Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada PDPR kali kedua minggu ini. Kita sambung dengan nota. Okey, kamu salin nota ini di dalam buku nota. Nota F ya. Tulis hari dan tarikh hari ini. Nota F. Hari ini kita akan belajar mengenai nombor perdana. Apakah nombor perdana? Nombor perdana ialah dia mesti lebih besar dari satu. Sebab itu satu bukannya nombor perdana. Sebab syarat untuk jadi nombor perdana ialah dia mesti lebih dari satu. Kemudian apa lagi syarat dia? Nombor perdana hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri saja. Okay, contoh nombor dua. Nombor dua adalah nombor perdana. Dua boleh dibagi dengan satu dan dua boleh dibagi dengan diri dia sendiri. Dua kita tak boleh bagi tiga, dua kita tak boleh bagi 13 atau dua kita tak boleh bagi 5. Ya, maksud tak boleh dibahagi ni bermakna kita nak pembahagian yang tanpa baki. Ya, pembahagian ataupun operasi bahagi yang hasilnya tiada baki. Okey. So, terdapat 25 nombor perdana dari lingkungan nombor 1 hingga 100. Okey, dan jadual ini dia 25 nombor perdana yang kamu kena hafal lah, kena ingat. Kamu salin ni semua dalam nota kamu. Kemudian cikgu nak kamu lebih faham lagi, kita cuba nombor 4. Okay, kita bincangkan kenapakah nombor 4 ini bukan termasuk di dalam nombor perdana. Why? Kenapa? Nombor 4 boleh tak dibagi dengan 1? Boleh. Dan nombor 4 boleh tak dibahagi dengan dirinya sendiri? Boleh. 4 bahagi 4 kita dapat 1 kan? Nombor 4 juga lebih besar dari 1. Dia menepati semua syarat. Tetapi kenapa dia bukan tergolong di dalam kumpulan nombor perdana? Kerana 4 ini sepatutnya syarat yang kita kena ikut, dia hanya. Perkataan hanya ni penting ya. Hanya. Nombor perdana hanya. Hanya ni kalau dalam bahasa Inggeris maksudnya only. Okey, hanya boleh dibagi dengan satu dan dirinya sendiri sahaja. Tak boleh dengan orang lain. Satu dan diri dia. Maknanya dia hanya boleh dibagi dengan satu dan juga 4 saja. Tetapi malangnya, malangnya 4 ni kita juga boleh bahagi dengan 2. Betul tak? Kalau 4 bagi 2, kita dapat 2. Jawapannya 2. Tanpa baki. Kan? 4. Kalau kita buat bentuk lazim. 4 bahagi dengan 2. Okey. Kita akan pilih 4. Dalam survey 2 kan? 2, 4, 6. Okey. Kita nak bahagi 4 menggunakan survey 2. Kita pun tengok survey 2. Ada 4. 4 ni di tempat yang kedua. Jadi jawapannya 2. Kita pilih 4. 4 tolak 4, sifar. Jadi kamu nampak. 4 ini dia boleh juga dibahagi dengan nombor lain. Iaitu dia boleh dibagi dengan 2. Sebab itulah 4 ni malangnya tidak tergolong dalam kumpulan nombor perdana. Ya, sebab kita boleh buat bahagi dengan nombor lain tanpa kita dapat baki. Okey, sebab itu kita tak boleh terima 4 menjadi nombor perdana. Tak dapat masuk geng nombor perdana. Jadi mana-mana saja nombor yang boleh dibahagi dengan nombor lain, dia tak boleh masuk geng nombor perdana.
Cikgu tunjuk lagi. Contoh 16. Adakah 16 ini nombor perdana? 16 kita boleh bahagi dengan, kalau nak senang fahamlah, 16 ni ada dalam sifir apa lagi? Kalau 16 ni ada dalam sifir yang lain, maknanya dia boleh dibahagi dengan nombor-nombor yang lain. So, dia tak special. Dia kena special. Dia kena boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sahaja. Baru dia boleh masuk dalam kumpulan nombor perdana. Jadi 16 ini ada dalam sifir 2. Sifir 2 ada 16. Sifir 3 tak ada 16. Sifir 4 ada 16. Sifir 4 ada 16. 4, 8, 12, 16. Sifir 2 ada 16. Kemudian sifir apa lagi ada 16? Sifir 8. 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16. Nampak? Jadi 16 ni tak special sebab dia bukan saja boleh dibahagi dengan diri dia sendiri, bukan saja dia boleh dibahagi dengan 1, tetapi dia juga boleh dibahagi dengan 2, 4 dan juga 8. Jadi dia tak boleh masuk dalam geng nombor perdana. Jadi cikgu harap kamu faham apakah itu nombor perdana. Salin nota ini. Ni nota ni semua salin. Salin cantik-cantik. Tulisan kemas. Minggu depan cikgu nak tengok. Okay, kita terus buka buku teks muka surat 10. Ini dia terangkan. Benda yang samalah. Nombor perdana. Apakah nombor perdana? 2 boleh dibahagi dengan 1 dan diri sendiri. Sebab itu 2 adalah nombor perdana. So, 2 adalah nombor perdana. Kemudian, 3 boleh dibahagi dengan 1 dan 3 boleh dibahagi dengan diri dia sendiri. Sebab itu 3 juga tergolong dalam kumpulan nombor perdana. 4. Dia tak nampak kat sini 2, 3. 4. Adakah 4 nombor perdana? 4 boleh dibagi 1, boleh dibagi 2 dan juga boleh dibagi 4. Apabila dia boleh dibagi dengan nombor yang lain selain 1 dan diri dia sendiri, dia bukannya nombor perdana. 5 boleh dibagi dengan 1 dan hanya diri dia sendiri. Jadi 5 adalah nombor perdana. 6 boleh dibagi 1, 6 boleh bagi 2, bagi 3, bagi 6. Banyak. Kalau banyak tak special. So, dia bukannya nombor perdana. So, begitulah cara awak memahami apakah maksud nombor perdana. Okey, 2, 3 dan 5 ialah nombor perdana kerana hanya boleh dibahagi dengan 1 dan diri sendiri. Okey, 4 dan 6 bukan nombor perdana. Kerana 4 dan 6 boleh dibahagi dengan nombor lain. Okey, adakah 7, 8 dan 9 ialah nombor perdana? Bincangkan. 7 boleh dibagi 1, boleh dibagi 7. Boleh tak kita bagi 7? Ada tak 7 dalam sifir lain? Tak ada. Jadi 7 adalah nombor perdana. Kemudian 8. Adakah 8 ini nombor perdana? 8 ada dalam sifir 2, ada dalam sifir 4, ada dalam sifir 8. Jadi banyak. 8 ni boleh dibahagi dengan nombor lain. Jadi 8 bukan nombor perdana. 9 ada dalam sifir 3, ada dalam sifir 9. Jadi maksudnya 9 boleh dibahagi dengan 3. Jadi 9 ini bukannya nombor perdana. Jadi dalam soalan ni hanya 7 je yang merupakan nombor perdana. Okey, nombor perdana daripada 10 hingga 20 bermaksud dalam lingkungan nilai 10 hingga 20 terdapat berapa nombor di dalam lingkungan ini. Terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor perdana, iaitu 11, 13, 17 dan 19. Jadi dia kata, murid yang perempuan dia pula cakap apa? Saya tahu nombor perdana daripada
lingkungan 20 hingga 40. 20 bukan nombor perdana, 21 pun bukan, 22 pun bukan, jadi 23. Bermula dengan 23, 29, 31 dan 37. Kita ambil 30. Kenapa 30 bukan nombor perdana? Sebab 30 kita boleh bagi 2. 30 kita boleh bagi 3. Ya. Sebab itu dia bukannya nombor perdana. So cikgu harap kamu fahamlah. Dah banyak contoh cikgu tunjuk ni, kamu fahamlah ya. Nombor perdana tu apa? Iaitu muka surat 10. Kemudian kita pergi pada muka surat 11. Muka surat 11. Ini aktiviti berkumpulan. Tak perlu. Kita terus pada latihan. So ini latihan yang kamu kena buat. Macam biasa, kita guna buku tulis kotak, gunakan buku matematik. Matematik 1. Tulis hari dan tarikh hari ini. Hari Khamis 31 hari bulan 3 2022. Buat soalan pada muka surat 11. Soalan 1 semua, 2 semua, 3. Semualah kamu buat. Soalan 1. Kenal pasti dan tulis nombor perdana. Kamu salin dulu kotak yang ni. Kemudian di bawahnya kamu letak nombor perdana sama dengan. Senaraikan semua jawapan. Pilih dan tulis balik di bawah. Nombor 2. 3 ialah nombor perdana. 30 pula bukan nombor perdana. Mengapakah 30 bukan nombor perdana? Ini yang soalan tanya. So, kamu kena tunjukkan kenapa 30 bukan nombor perdana. Sebab utama dia mesti kerana 30 ini apa dia? Fahamkan balik apa tadi yang cikgu dah bincangkan, dah terangkan dengan kamu. Dan kamu cuba letakkan jawapan yang mungkin bagi soalan nombor 2. Mengapakah 30 bukan nombor perdana? Tunjukkan bukti. Matematik ni kalau kita nak bagi jawapan, kita tak boleh sebut pendapat kita je. Kita kena beri juga, sertakan juga dengan bukti-bukti pengiraan. Jadi tu clue cikgu bagi tu. Soalan nombor 2 tu, jawapan kita bukannya setakat kamu kena beri pendapat, tetapi kamu kena sertakan dengan bukti pengiraan. Bukti pengiraan ini mengukuhkan pendapat kamu. Kemudian soalan yang terakhir, senaraikan nombor perdana dalam lingkungan 100 dan mempunyai digit 7. Maksudnya dia nak apakah nombor-nombor perdana dalam lingkungan 1 hingga 100. Maknanya bermula nombor 1 hingga nombor 100. Apakah nombor-nombor perdana yang ada di dalamnya? Kemudian ada tambahan syarat lagi. Bukan syarat. Peraturan dia. Peraturan dia nak jawapan tu, dia nak nombor perdana tu pula pilih yang ada digit 7 sahaja. Tapi dia tak sebut digit 7 tu duduk di nilai tempat apa. Bermaksud syarat dia hanyalah mesti nombor perdana, dan nombor perdana tu mesti ada digit 7. Digit 7 tu pula maksudnya tak kira lah duduk di nilai tempat apa pun. Itu yang dia nak. Jawapan-jawapan mengikut syarat yang dia minta. Kamu senaraikan semua jawapan yang mengikut syarat soalan nombor 3 ni minta. Dia mesti nombor perdana. Maksudnya jawapan kamu tu mestilah nombor perdana, dan mestilah nombor perdana itu ada digit 7. Tak kira lah digit 7 tu
letak di tempat sa ke, di tempat puluh ke, di tempat ratus ke, ada 2 digit 7 ke, ada 3 digit 7. 3 tak mungkin lah. Sebab hingga 100. Tak kira lah 1 digit atau 2 digit. Ada 7 ke, 7 ke. Macam tu lah. Maknanya syarat wajibnya mesti ada digit 7. Okey? Cikgu harap kamu fahamlah apa permintaan soalan nombor 3 ni. Okey, itu saja kelas sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu kita nak mengenal dan memahami apakah nombor perdana. Okey, siapkan tugasan kamu, jangan lengah-lengahkan kerja. Cikgu harap minggu depan kamu datang sekolah, kita tinggal semak terus sama-sama. Tak perlu lagi cikgu nak tunggu kamu buat. Cikgu saya lupa, cikgu ini tak lengkap. Tak nak. Jadi saya tak boleh terus menyemak. Saya kena tunggu kamu pula menyiapkan kerja di depan saya. Itu sangat-sangat tak patut. Okey, cikgu harap kamu bukan begitu. Dengan nasihat cikgu, teruskan berusaha, teruskan belajar. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.